Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir bi tamimil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. InsyaAllah kita akan mengisi masa yang terluang dengan perkara yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita, insyaAllah. Kita menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pengarang kitab kita membahagikan kepada dua fasa, iaitu 53 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di 53 campur 10 tahun, 63 tahun. 63 tahun itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada di peringkat awal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita dah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi diarahkan untuk menyebarkan Islam. Tuan-tuan bayangkan, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang saja di atas muka bumi Allah ini nak mulakan dakwah, nak ajak orang tinggalkan sembahan berhala untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi seorang. Nabi seorang. Dengan siapa Nabi nak mula dahulu? Bagaimana Nabi nak menyebarkan Islam? Siapa yang Nabi nak ajak? Adakah semua orang akan ikut dengan ajakan ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah itu daripada rumah Nabi sendiri. Maksudnya Nabi tawarkan Islam kepada orang yang berada di dalam rumah Nabi. Siapa dia, tuan-tuan? Yang pertama sekali iaitu isteri Nabi. Iaitu isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Nabi tawarkan Islam kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku adalah pesuruh Allah, mahu tak kamu untuk bersama-sama dengan ajaran ini, dengan agama ini? Maka Khadijah ketika itu tak ada mengambil masa 2-3 minit ke 2-3 hari ke, Khadijah terus mengucapkan kalimah syahadah bahawasanya yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat senang hati, tuan-tuan, kerana teman serumah, teman sebantal bersama-sama dengan Nabi, ikut dengan ajakan Nabi. Maka Nabi sangat senang hati. Dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Nabi Islamkan siapa? Zaid bin Harisah, iaitu seorang hamba yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Zaid ini
seorang kanak-kanak kulit hitam, rambutnya keriting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid, sehingga kan Rasulullah pernah menamakan suatu ketika dahulu dengan Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur bahawa sesungguhnya persaudaraan sesama manusia itu boleh dibenarkan. Adapun untuk kita menukarkan keturunan seseorang itu adalah tidak dibenarkan. Maka Zaid bin Muhammad tadi digantikan semula dengan Zaid bin Harithah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Zaid, tuan-tuan. Kita kalau ditawarkan anak angkat, contoh dekat Kota Seri Mas ni ada anak angkat dari Afrika, kulit hitam, siapa yang nak ambil? Tawarkan kepada penduduk Kota Seri Mas. Tak ada orang nak, tuan-tuan. Orang nak apa? Anak angkat Syria, Palestin, putih yang mata dia warna coklat tu kan. Yang tu orang nak ambil. Ni tawarkan anak angkat yang kulit hitam, rambutnya keriting, orang kata tak ada rupa, maka tak ada seorang pun berkenan. Tapi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayang Nabi kepada semua orang dan juga para sahabat, di mana kadang-kadang para sahabat ni dia rasa bahawa sesungguhnya akulah yang paling Nabi sayang, akulah yang paling Nabi cinta. Antaranya Zahir, seorang sahabat yang kita jarang dengar nama dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani Zahir, seorang sahabat yang duduk di perkampungan, sekali-sekala datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawakan hadiah yang mana tak ada berada di Mekah. Dia akan bawa hadiah kepada Nabi, dan Nabi sangat sayang Zahir, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu perkataan emas kepada Zahir, bahawa sesungguhnya di sisi Allah, wahai Zahir, kamu ini sangatlah dicintai, sangatlah dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sayang semua orang tanpa mengira rupa paras, pangkat dan juga harta seseorang tersebut, tuan-tuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di kalangan para sahabat Nabi islamkan daripada luar, daripada keluarga, Nabi islamkan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, yang mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kanak-kanak. Apabila ditawarkan Abu Bakar Islam, Abu Bakar terus mengucapkan dua kalimah syahadah. Inilah sahabat, tuan-tuan, yang mana wafatnya umur 63 tahun, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya pun pada hari Isnin, kuburnya dikuburkan juga di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia, siapa dia? Abu Bakar, memberikan keseluruhan harta dan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, Abu Bakar. Dan kita dah lihat juga bagaimana Abu Bakar ini selepas dia Islam, dia mengislamkan dalam kalangan 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Abu Bakar islamkan 8 orang di antaranya. Antaranya ada Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan Arqam bin Abi Arqam. Antara nama-nama sahabat 10 orang yang dijamin syurga, 8 di antaranya diislamkan di tangan Abu Bakar. Kemudian, tuan-tuan, antara sahabat ini, Arqam bin Abi Arqam ini kalau kita tengok sirah daripada awal hingga akhirnya, nama Arqam bin Abi Arqam ini dinaik sekali saja. Dinaik sekali saja, dan peranan dia sangat besar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah sahabat ini untuk Nabi mengajarkan Islam, untuk Nabi buat usrah, untuk Nabi buat ceramah, tuan-tuan. Di mana rumah Arqam bin Abi Arqam ini menjadi rahsia. Rumahnya berada di pinggir kota Mekah, dan mana-mana orang-orang yang bukan Islam, musyrikin Mekah dan sebagainya, tidak tahu pun kewujudan rumah tersebut, markas tersebut, tuan-tuan. Sebab apa?
untuk nak pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam ini, mereka menggunakan jalan-jalan rahsia. Dia tak ada terus dia pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Macam kita tengok nanti apabila Abu Dhar datang ke Mekah. Abu Dhar ini daripada Ghifar, dia datang ke Mekah, dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib, lalu diucapkan satu perkataan, aku nak berjumpa dengan Muhammad. Waktu itu Ali bin Abi Talib tak bawa terus. Sebab apa tuan-tuan? Ketika itu takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima ancaman ataupun akan dikhianati. Maka setelah yakin dengan ucapan Abu Dhar, maka dibawalah Abu Dhar ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kata Ali bin Abi Talib, kalau aku baling batu ke kanan, kamu pergi masuk ke kanan. Dia ada orang panggil call sign dia. Maksudnya ada tips dia, hanya yang diketahui oleh orang Islam sahaja. Dan rumah itu kekal menjadi rahsia selama 13 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tak ada siapa pun tahu tuan-tuan. Dirahsiakan, dan juga rumah tersebut digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan orang-orang Islam pada ketika itu, iaitu tauhid dan juga akidah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Dan rumah Ar-Arqam inilah yang digunakan oleh Nabi, dan namanya naik sekali saja dalam sirah dan peranan yang sangatlah penting dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilaksanakan selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi ini maksudnya Nabi datang kepada orang tertentu, Nabi ceritakan Islam. Nabi tengok mana-mana orang yang berpotensi untuk nak memeluk Islam, Nabi akan pergi, lalu Nabi ajak dia untuk menyebut kalimah tauhid, ajak dia untuk masuk Islam. Kita pun begitu juga tuan-tuan. Kadang-kadang saya dah sebut dah, kalau kita nak berniaga sekalipun, apa-apalah benda yang kita nak buat. Contoh kita nak ajak orang pergi memancing, kita akan ajak siapa tuan-tuan? Orang yang kaki pancing juga. Kita akan ajak orang yang tak ada pengalaman memancing. Sebab apa? Sebab kalau kita ajak orang yang kaki pancing, maka dia pun akan rasa nak ikut kita pergi memancing. Begitulah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok di kalangan sahabat Nabi, orang-orang yang berada di kota Mekah yang mana berpotensi, yang hatinya lembut untuk nak menerima Islam, Nabi akan pergi, Nabi akan sebarkan Islam ini tuan-tuan. Inilah caranya. Apabila satu-satu tempat yang kita tengok susahnya nak tembus Islam di tempat tersebut, maka Nabi menggunakan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dalam tempoh dakwah ini, sembunyi-sembunyi ini, dikhabarkan 30 hingga 40 orang masuk Islam, dan kesemuanya adalah di kalangan hamba abdi ataupun orang-orang miskin yang susah ketika itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam ini selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, sampailah Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi, wa anzir ashirataka aqrabain. Wahai Muhammad, sebarkan Islam kepada ahli-ahli keluarga kamu. Maka tuan-tuan, Nabi beri peringatan kepada saudara-saudara ni yang terdekat. Kita pun begitu juga tuan-tuan. Kita juga begitu. Bagaimana dalam keluarga kita sesekali berkumpul, kita tahu ahli keluarga kita, di kalangan saudara mara kita, ada di kalangannya yang jika sejadah pun tak pernah jumpa, tutup aurat pun susah. Kita boleh buat macam ni tuan-tuan. Maksudnya apa? Kumpulkan ahli keluarga kita, ada buat kenduri dan sebagainya, jemput mana-mana ustaz ke, cerita tentang bab aurat, tentang solat. Tak payah lama-lama, cukup 15 ke 20 minit tuan-tuan. Cukup 15 ke 20 minit. Tuan-tuan buat sejam, dia kata lepas ni dah tak pergi dah. Dia kata Pak Long kalau buat
Pak Lu kalau buat kenduri, jangan pergi. Kan nanti dipanggil lah ustaz ke apa, ceramah berjam-jam. Sekali itu je lah kita pergi. Sebab tu bagi sikit-sikit saja tuan-tuan. Bagi sikit-sikit supaya apa? Supaya kita ni yang Allah berikan kefahaman agama. Tuan-tuan, kita tengok Allah berikan kita kefahaman agama, mudah untuk kita solat berjemaah, mudah untuk kita membaca Al-Quran, mudah untuk kita dengar kuliah tuan-tuan. Sebenarnya Allah mudahkan kesemua ini ada sebab dia. Sebab dia supaya kita ini memberikan peranan kepada ahli-ahli keluarga kita yang jarang ke masjid, jarang untuk solat dan kadang-kadang tak membaca Al-Quran, tutup aurat, umur dah 40 tahun pun tudung masih tak lekat lagi. Maka kita yang memahami agama ini, kitalah yang dipertanggungjawabkan untuk ajar. Allah berikan, aku berikan kamu kefahaman agama bukan untuk diri kamu saja. Bukan untuk kamu seronok-seronok pergi sembahyang, seronok balik, seronoklah dengan ibadah. Ada sebab dia. Mana-mana ahli keluarga kamu, saudara mara kamu yang terdekat yang kurang kefahaman agama, kamulah yang akan mengajarkan dia. Bukannya untuk kita seronok-seronok tuan-tuan, kita semayang tunggang terbalik dalam keadaan ada ahli keluarga kita dalam rumah kita sendiri yang tidak solat tuan-tuan. Maka menjadi tanggungjawab untuk kita ajak mereka sama-sama untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi buat begitu. Nabi panggil saudara mara ni yang terdekat, Nabi himpunkan Bani Hashim, Nabi himpunkan Bani Muttalib, lalu Nabi kumpulkan mereka, Nabi beri peringatan kepada saudara mara mereka. Dan waktu itu tuan-tuan, Abu Lahab dia bangun, dia kata apa? Di sini adalah ahli keluarga kamu. Wahai Muhammad, di sini adalah ahli keluarga kamu. Baik kamu berterus terang. Untuk apa kamu kumpulkan kami di sini? Sebelum itu aku nak bagi tahu Muhammad, ahli keluarga kamu ini tak semuanya akan bersama dengan kamu. Tak semuanya akan bersama kamu dan kami tak dapat nak membantu kamu. Kerana perkara yang kamu bawa ini merupakan perkara yang tidak pernah pun berlaku di dalam Mekah ini. Dan benda yang kamu bawa ini tak semua orang akan ikut, kata Abu Lahab. Kata Abu Lahab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu meneruskan ucapan. Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Aku ditugaskan untuk mengajak kepada kamu menyembah Allah semata-mata, tinggalkan berhala-berhala yang tidak bernyawa, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berlaku zalim, sesungguhnya ada dosa dan pahala, kamu akan mati, kamu akan dipertanggungjawabkan, kamu akan hidup selepas kematian kamu dan akan ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Apa yang mereka tak boleh tinggal tuan-tuan, adat mereka, sembahan mereka yang telah pun berlangsung berpuluh-puluhan tahun. Nenek moyang mereka menyembah berhala. Berhala ini bukan sahaja berada di rumah, di dalam Kaabah, di atas Kaabah, di keliling Kaabah ada hampir 300 lebih berhala tuan-tuan, dan setiap rumah mempunyai berhala-berhala. Apabila Abu Lahab ini sebut perkataan tersebut, Nabi senyap. Kemudian Nabi himpunkan sekali lagi tuan-tuan, Nabi berucap dengan ucapan yang sama. Kali ini Abu Talib bangun. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bangun, tapi ucapannya sangatlah berbeza dengan Abu Lahab. Abu Talib bangun, Abu Talib kata, wahai Muhammad, keluarga kamu semuanya ingin membantu kamu, mendengar nasihat kamu. Keluarga kamu akan melindungi kamu, wahai Muhammad. Buatlah apa yang kamu inginkan, wahai Muhammad. Aku akan sedaya upaya untuk melindungi kamu. Tapi Muhammad, untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kita tidaklah sekali-kali dan ianya sangatlah mustahil untuk aku lakukan. Nampak tuan-tuan? Abu Talib kali ini berbeza.
daripada Abu Lahab. Abu Talib kata, wahai Muhammad, kami memang nak dengar nasihat kamu, kami keluarga kamu ini pun akan membantu kamu, dan aku akan sedaya upaya melindungi kamu wahai Muhammad. Tapi Muhammad, aku tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang ini, tuan-tuan. Nampak? Adat di sini. Abu Talib ketika itu sebut kepada Nabi untuk bantu atas dasar ahli keluarga. Muhammad itu adalah anak saudara dia. Dia kata keluarga kamu akan melindungi kamu, bahkan aku sendiri akan melindungi kamu. Buatlah apa yang kamu nak buat wahai Muhammad, tapi untuk meninggalkan ajaran ini tidak sesekali. Maksudnya Abu Talib sebut perkataan itu atas dasar kekeluargaan. Bukan sebab Abu Talib beriman, Abu Talib nak masuk Islam, dia sebut perkataan itu atas dasar kekeluargaan. Itu anak saudara dia, dia akan lindungi anak saudara dia. Kemudian tuan-tuan, Abu Lahab mencelah. Abu Lahab mencelah, dia kata, aku tak bersetuju dengan kamu wahai Abu Talib, kamu mesti menghalang anak saudara kamu ini. Sebab apa? Orang-orang Arab, kita keluarga ini tidak dapat membantu Muhammad buat selama-lamanya. Orang akan memusuhi dia, dan ajaran yang dia bawa ini tak semua orang akan ikut. Tak semua orang akan ikut. Sebab apa? Meninggalkan penyembahan berhala, perkara ini mustahil untuk diikuti. Sebab ini menjadi kelaziman orang Arab. Mereka menggunakan berhala sebagai perantara, asalnya perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya mereka meminta sendiri kepada berhala. Asalnya begitu, tuan-tuan. Lalu Abu Lahab kata, kamu mesti menghalang anak saudara kamu sebelum orang Arab ataupun Quraisy sendiri menghalang anak saudara kamu. Sebelum perkara ini jadi panjang, kita kena selesaikan pada tahap ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini, tuan-tuan, Nabi dakwah secara terbuka. Nabi dah cerita dah dekat ahli keluarga yang terdekat. Nabi buat keputusan untuk pergi ke Bukit Safa. Bukit Safa ni Nabi naik di situ. Safa ni, tuan-tuan, Safa Marwah lah. Safa Marwah, tempat kita sa'i itu, tuan-tuan. Cumanya pada ketika itu dia tak ada dah aircon, tile. Macam hari ni, tuan-tuan. Hari ni kita sa'i dalam keadaan beraircon. Kita sa'i dalam keadaan beraircon. Di dalam perjalanan kita nak sa'i itu pula ada diletakkan air zam-zam. Kita sa'i dalam keadaan selesa. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di Bukit Safa. Bukit Safa ini tidaklah terlalu tinggi, lebih kurang seperti Bukit Pemanah. Bukit Pemanah di Uhud. Nabi naik Bukit Safa. Sampai di situ, tuan-tuan, Nabi menyebutkan ya Sabbaha. Nabi sebutkan ya Sabbaha, ya Sabbaha. Nabi sebutkan perkataan itu sebanyak 3 kali, di mana perkataan itu, tuan-tuan, merupakan perkataan yang dilaunkan kalaulah Mekah ini berlakunya bencana, berlakunya perkara besar, berlaku perkara yang sangat memudaratkan, maka orang akan naik di Bukit Safa itu sebut ya Sabbaha dengan kuat, supaya orang semua dapat peringatan bahawa sesungguhnya ada perkara besar yang akan berlaku di Mekah. Akan ada sesuatu perkara buruk yang akan berlaku di Mekah. Bila Nabi sebut perkataan ini, tuan-tuan, adakah Nabi menipu? Adakah Nabi menipu? Adakah perkara besar ataupun perkara buruk yang akan berlaku di kota Mekah? Jawapannya, Nabi tidak menipu, tuan-tuan. Sebab apa? Peringatan yang Nabi nak berikan ini ianya lebih besar daripada ancaman Mekah, kerana ia melibatkan seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah, ataupun mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi naik di Bukit Safa tersebut. Kesemua orang berhimpun di situ. Mana-mana orang-orang yang lebih tua ataupun lelaki-lelaki yang sakit, yang tidak larat untuk pergi ke situ, mereka akan menghantar wakil untuk pergi dengar apa yang nak berlaku.
Apa yang nak berlaku, Abu Lahab, Abu Talib pun turut berada di situ. Semuanya berkumpul. Yang tak dapat datang akan datang menghantar wakil untuk nak dengar apa perkara besar yang nak berlaku. Ketika itulah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap. Nabi berucap, kali ini Nabi bagi tahu sama tuan-tuan seperti apa yang Nabi bagi tahu kepada ahli-ahli keluarga Nabi, bahawa sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk beritahu kepada kamu bahawa sesungguhnya hanya Allah sahaja yang layak disembah dan hanya Allah sahaja layak diagung dan dibesarkan. Tinggalkan berhala-berhala ini. Jangan kamu menzalimi orang-orang yang lemah. Berlaku adillah di dalam perniagaan kamu. Beri makanan kepada orang yang miskin. Jangan kamu khianati saudara-saudara kamu. Sesungguhnya kamu akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu buat di atas muka bumi Allah ini. Kamu semuanya akan mati. Dan apabila kamu mati, kamu akan dihidupkan, kamu akan dipertanggungjawabkan dosa dan pahala kamu, dan akan ditentukan syurga ataupun neraka buat kamu. Tuan-tuan, Nabi beri ucapan, Nabi berkhutbah ketika itu kepada penduduk-penduduk Mekah. Ketika itulah tuan-tuan, Abu Lahab bangun, tabbat laka, celakalah kamu wahai Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Kamu himpunkan kami semua ni hari ni. Kami tinggalkan urusan pekerjaan kami. Kami datang ke sini untuk mendengarkan berita besar yang akan kamu sampaikan. Tapi kamu cerita benda-benda mengarut ini wahai Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Itulah perkataan pertama, cacian yang paling tertinggi yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Abu Lahab. Kalau kita tengok tuan-tuan, sangatlah berbeza sikap Abu Lahab ini waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan ketika Nabi mengisytiharkan bahawa sesungguhnya Nabi ini adalah seorang Rasul. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab lah yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab lah yang paling menzahirkan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Abu Lahab mendengar Muhammad menceritakan bahawa sesungguhnya dia itu adalah pesuruh Allah dan dia bawa ajakan Islam yang ketika itu sangat susah untuk ditinggalkan. Orang-orang Quraisy sangat susah untuk meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Maka Abu Lahab lah yang paling menentang Muhammad ini sambil mengucapkan perkataan celaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan wahyu surah Tabbat Yada, tuan-tuan. Surah yang kita biasa dengar. Celakalah kepada siapa? Kepada Abu Lahab, tuan-tuan. Seawal cahaya Islam ini baru nak tersebar di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mencelakakan Abu Lahab, tuan-tuan, bersama dengan isteri dia. Agak-agak tuan-tuan ada tak hidayah ataupun cahaya Islam nak sampai kepada Abu Lahab, tuan-tuan. Seawal kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka, awal lagi, belum ada lagi yang disiksa dan sebagainya, Abu Lahab sudah pun menerima celaka daripada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang seterusnya. Tuan-tuan, inilah dia sifat yang di mana yang diucapkan oleh Abu Lahab, di mana kita pun begitu juga, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala dah kurniakan kita dengan Islam, memberikan kita kemudahan untuk kita datang ke masjid. Tak ada orang pun paksa kita, tuan-tuan. Tak ada orang pun yang paksa kita untuk datang ke masjid, untuk kita mudah melakukan ibadah, untuk kita mudah membaca Al-Quran. Hari ini kita boleh membaca Al-Quran, tuan-tuan. Tak ada orang pun paksa. Dan kita melaksanakan kesemua itu atas dasar untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman
dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, Nabi kata, kalaulah aku kata di belakang bukit ini ada sepasukan tentera datang untuk menyerang kita, adakah kamu percaya? Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja di Mekah itu diberikan gelaran Al-Amin, amanah. Nabi tidak pernah bercakap bohong. Malah Nabi lah yang paling baik akhlaknya ketika di Mekah. Nabi lah yang paling amanah di Mekah. Punyalah tak ramai orang yang baik yang berada di Mekah, tuan-tuan. Orang gelarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan gelaran Al-Amin, amanah. Sebab apa? Nabi je yang amanah. Dalam rumah sendiri pun ada yang tak amanah. Isteri tak amanah dengan suami, suami tak amanah dengan isteri, anak-anak curi duit ayah, anak-anak curi duit emak. Nak letak barang berharga dekat Mekah ni dalam rumah sendiri pun tak selamat. Maka nak letak dekat mana tempat yang paling selamat? Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ni aku ada contoh. Ni aku ada jam tangan. Jam tangan ni mahal, wahai Muhammad. Aku minta kamu jagakan, simpankan untuk aku. Sebab apa? Letak dekat rumah tak selamat. Punyalah celarunya orang-orang Mekah pada ketika itu, yang mana dengan keluarga mereka sendiri pun mereka mengkhianati. Daripada sudut-sudut keduniaan ini, maka Rasulullah lah yang diberikan amanah untuk menjaga harta-harta mereka, tuan-tuan. Sehingga kan ketika itu, kalau aku sebut ada sepasukan tentera yang berada di belakang bukit ini datang nak menyerang Mekah, kamu percaya tak? Ketika itulah, tuan-tuan, penduduk Mekah sebahagiannya menyebutkan bahawa sesungguhnya, wahai Muhammad, kamu tak pernah bercakap bohong. Kamu tidak bercakap bohong, makalah kamulah yang paling amanah di kalangan kami. Maka kami percaya, wahai Muhammad, dengan perkataan kamu. Ketika itu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka. Bila Nabi berdakwah secara terbuka, ada sebahagian yang menolak, mencaci Nabi, membalik batu kepada Nabi, tuan-tuan. Dan ada sebahagiannya melindungi Nabi. Sebab itulah, tuan-tuan, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi nak membina akarnya itu supaya di kalangan dakwah Nabi ini dah ada orang yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagiannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah berislam tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tuan-tuan, apa yang berlaku? Musim haji dah nak dekat. Bila musim haji dah nak dekat, ketika itulah orang-orang pembesar Quraisy menemui Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini siapa? Dia adalah ayah kepada Khalid Al-Walid. Walid bin Mughirah bersama dengan pembesar-pembesar bermesyuarat. Dia kata apa? Sekarang ini Muhammad menyebarkan Islam kepada orang-orang Mekah saja. Ni nanti kalaulah musim haji ini, musim haji, orang-orang luar daripada Mekah akan datang. Bahaya kalau Muhammad ini sebarkan Islam kepada orang-orang luar daripada Mekah. Sebab apa? Bila orang-orang luar daripada Mekah datang ke Mekah, mereka akan ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Dan kalaulah Muhammad cerita tentang Islam, tinggalkan berhala, habis kita. Orang-orang tidak akan datang menziarahi Mekah, makalah mereka akan ikut ajaran yang diajarkan oleh Muhammad. Dan kita semua mestilah bersependapat dengan satu keputusan yang jitu apa yang kita nak laksanakan bila Muhammad ini sebarkan Islam dan orang luar datang. Mereka bermesyuarat, tuan-tuan, antara tindakan pertama orang-orang Quraisy,
Tindakan pertama, mereka bermesyuarat, mereka kata kita nak elakkan orang-orang luar datang berjumpa dengan Muhammad. Kita kata yang bahawasanya Muhammad ini adalah dukun, dia ini adalah bomoh. Bila dia menyebutkan perkataan-perkataan sihir dia, dukun dia ini, mentera-mentera dia akan menyebabkan yang mana isteri akan bercerai dengan suami, anak akan berpisah dengan bapa dan keluarga mereka. Kita gunakan perkataan-perkataan ini supaya orang luar tak ikut dengan Muhammad. Apa yang berlaku tuan-tuan, bangun di antara mereka kata tak boleh. Mana mungkin kita nak gelarkan Muhammad ini dengan perkataan dia ini gila. Sebab apa? Tak ada satu pun ciri-ciri orang gila terhadap Muhammad. Maka kita tak boleh gunakan perkataan tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada ciri-ciri sifat-sifat dukun kepada diri Muhammad. Dengan bersihnya Muhammad ni, kalau dukun ni dia ada macam-macam lah, dengan dia punya azimat-azimat dia dan sebagainya, maka tak ada pun ciri-ciri itu kepada Muhammad. Kalau begitu, kita kata Muhammad ini dia adalah penyair. Nak gelarkan penyair pun tak boleh. Sebab apa? Sebab perkataan-perkataan Quran dia tidak seperti syair dan juga intonasi iramanya itu tidak sama dengan perkataan-perkataan Quran yang disebutkan oleh Muhammad. Macam kita kan syair, dia hujung dia kena pangkai sama kan. Macam tersebutlah kisah, dia ada irama dia ataupun synchronize dia tu. Syair tu kalau hujung dia yang rangkap seterusnya pun mesita, dia macam pantun dan syair. Maka kalau kita nak kata Muhammad ini penyair pun tak boleh. Sebab perkataan yang disebut, bacaan yang disebut itu tak seperti intonasi syair dan juga irama dia, tak sama. Kalau begitu kita kata Muhammad ini adalah penyihir. Tadi dukun, ini dikata Muhammad ini penyihir. Lalu Walid menjawab bahawa Muhammad pun bukan penyihir. Nampak tuan-tuan, mereka berusaha bersungguh-sungguh bermesyuarat apa gelaran yang sesuai kita nak bagikan kepada Muhammad, supaya orang-orang luar yang datang buat haji tak ikut dengan ajaran Muhammad. Mereka akan tinggalkan Muhammad. Sebab apa? Muhammad ini perkataannya baik. Kalau dia layan orang akan suka. Orang akan suka nak mendampingi orang yang seperti Muhammad dengan perkataannya. Kalau berbicara, Rasulullah tidak akan mencelah orang. Rasulullah akan biarkan orang itu menghabiskan bicara dia, barulah Nabi berkata-kata. Dia tak macam kita cerita sembang dengan kawan-kawan kita. Tak. Nabi bukan seperti itu. Nabi akan biar dia habis berbicara, dan Nabi kalau bercakap, Nabi akan menghadapkan orang itu. Kita lah, mak kita cakap dekat dapur, kita kata, ya mak, dekat dalam laci nombor 3. Dalam keadaan kita dekat depan tengah tengok TV. Rasulullah SAW tidak begitu. Nabi akan menghadapkan diri Nabi setiap kali Nabi berbicara dengan orang yang lain, dan Nabi tidak akan meninggikan suara. Inilah sifat yang orang suka, tuan-tuan. Orang suka. Kalau kita lah orang, kita pergi kedai, orang nak layan ke tak nak layan kita kan. Bagai contohlah, orang nak tak nak dia layan. Tengok pula kita pakai sandal Jepun, slipper Jepun, orang pun nak tak nak layan, kita seronok tak tuan-tuan? Kita tak seronok. Begitulah juga orang risau. Sebab apa? Muhammad ini dia baik, dia layan orang, dia cakap tutur katanya sangat lembut. Maka kita kena pastikan orang tak datang untuk jumpa dengan dia, orang-orang luar. Maka nak beri gelaran penyihir pun tak boleh. Sebab apa? Muhammad ini tak pernah pun melakukan sihir. Muhammad tidak melakukan tiupan, memainkan tali dan sebagainya. Maksudnya tak ada seruling dan sebagainya yang dilakukan oleh penyihir-penyihir pada waktu tersebut. Lalu Walid bin Mughirah menjawab, demi Allah, ucapan Muhammad ini betul-betul terasa manis. Nampak tuan-tuan? Permulaannya begitu menarik dan hujung-hujungnya teruntai dengan perkataan yang indah. Menurut aku Muhammad ini bukan penyihir.
Muhammad ini bukan seorang ahli sihir. Ucapannya, kalau begitu, kata Walid bin Mughirah, kita kata Muhammad ini seorang ahli sihir yang menggunakan ucapannya. Maksudnya dia bukan menggunakan asap ke, bukan menggunakan azimat ke, bukan. Muhammad ini penyihir yang menggunakan ucapannya untuk memisahkan anak daripada ayahnya, seseorang daripada saudaranya, suami daripada isterinya, dan seseorang daripada ahli keluarganya. Kita gunakan perkataan itu. Maka bila orang datang, mereka akan percaya. Mereka akan percaya, dan kita bagi tahu kepada mereka, kalau Muhammad ini berkata-kata, tutup telinga kamu. Tutup telinga kamu, jangan dengar. Jangan dengar perkataan dan ucapan Muhammad. Tuan-tuan, Allah rakamkan Allah rakamkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 hingga 26. Sesungguhnya dia berfikir ni siapa? Walid bin Mughirah. Dia berfikir dan menetapkan, maka terazablah dia dengan cara dia berfikir. Kemudian terazablah dia kerana cara dia berfikir. Seterusnya dia menimbang-nimbang. Kemudian raut mukanya begitu masam. Allah rakamkan cara Walid bin Mughirah ni berfikir. Allah bagi tahu dia berfikir bersungguh-sungguh, kening dia berkerut, dia menundukkan kepala dia. Punyalah dia nak berfikir, nak fikir bahawa sesungguhnya apa yang kita nak gelarkan Muhammad. Allah rakam dalam surah Al-Mudaththir. Mukanya menjadi masam dan bersungut, lalu dia berpaling dan menyombongkan diri dia, lantas berkata, ini tidak ada yang lain adalah sihir yang dipelajari dan hanyalah perkataan manusia. Tuan-tuan, Allah bagi tahu, Allah rakamkan dalam Al-Quran sifat Walid bin Mughirah ini berfikir bersungguh-sungguh sampai berkerut kepala semuanya, hanya semata-mata nak gelarkan Muhammad ini dengan gelaran bahawa sesungguhnya Muhammad ini adalah penyihir, tapi menggunakan sihir daripada perkataan-perkataan. Nampak tuan-tuan, nak kata penyihir tak boleh. Jadi kata Muhammad, nak kata juga Muhammad ni tak betul. Kata Muhammad ini adalah penyihir daripada perkataan dia. Padahal kalau nak kata sihir, sihir je lah. Nak kata penyihir, penyihir je lah. Tapi tak boleh, sebab tak ada ciri-ciri begitu kepada diri Muhammad. Maka disebutkan Muhammad ini menggunakan sihir daripada perkataan dia, yang bila orang dengar akan memisahkan daripada keluarga, daripada ahli keluarga yang lain, isteri dan anak-anak, suami dengan isteri. Tuan-tuan, walhal tidak pun memisahkan. Apabila seseorang itu menerima Islam, Islam tidak akan memisahkan hubungan di antara keluarga mereka, isteri dengan anak, anak dengan ibu bapa. Tidak, tuan-tuan. Maka mereka menggunakan perkataan-perkataan tersebut, lalu mereka bersetuju, lalu mereka menyebarkan dakwah ini kepada semua orang. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kerajaan Mekah sudah pun mengeluarkan pengkeliling rasmi, sebarkan dalam WhatsApp, sebarkan dalam berita, keluarkan risalah-risalah bahawa sesungguhnya dekat Mekah ini ada seorang lelaki namanya Muhammad. Muhammad ini jangan sesiapa dengar apa yang nak dia sebutkan. Kalau dia cakap, tutup telinga, sebab itu adalah perkataan-perkataan sihir daripada Muhammad. Tuan-tuan, itulah dia langkah pertama yang dilakukan oleh Quraisy Mekah, tuan-tuan, untuk sekat dakwah Nabi. Mula-mula disekat dengan cara begitu, tuan-tuan. Mereka sekat cara begitu supaya dengan harapan orang lain luar tidak dengar ajakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekarang itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya. Kita akan lihat bagaimana usaha dan juga yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah, pimpinan-pimpinan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang seterusnya. Tak berhenti, tuan-tuan. Tak berhenti. Dia bukannya lepas hari ini kita dah gelarkan Muhammad, dalam pada kita gelarkan Muhammad ini sihir, kita terus rancang apa tindakan yang seterusnya untuk nak sekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia tidak hanya berlangsung pada peringkat awal dengan terus kepada penyiksaan. Dia tidak terus seksa, tuan-tuan. Kita akan tengok apa yang berlaku terus pada pertemuan seterusnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi tidak melaksanakan dakwah Nabi ini kepada seluruh penduduk-penduduk Mekah. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya, asbab daripada kita mendengar sirah Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah hadirkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan himpunkan kita di mahsyar nanti, tuan-tuan, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan Kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dengan keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.